سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 58. Muka surat 58 kita berhenti di petok yang kedua daripada atas. Kita berhenti di terjemahan dia. Kita berhenti di terjemahan petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Membawa yang bertulis Al-Quran yang disediakan untuk belajar, sekalipun tersurat hanya setengah ayat. Misalnya batu tulis, itu terjemahan dia. Hak Arab tu wama kutiba lidarsi Qur'anin, ataupun wama kutiba lidarsin. Kutiba naib fa'il dia Qur'anun, walau ba'da ayatin kalauhin. Dan barang yang dituliskan, yakni padanya pada barang. Barang yang dituliskan padanya pada barang, lidarsin, kerana diterjemah tadi tu kerana untuk belajar. Lidarsin kerana untuk untuk samalah untuk buat mengaji. Mana tulis Al-Quran tu untuk belajar. Walau ba'da ayatin, walaupun yang ditulis tu hanya setengah ayat, bukan satu ayat yang lengkap, setengah ayat sahaja, maka haram menanggung akan barang yang ditulis akan Al-Quran. Tulis Al-Quran tu untuk membaca, untuk mengaji, untuk belajar. Jadi barang yang ditulis Al-Quran tadi tu, walaupun Al-Quran yang ditulis tu bukan satu ayat yang lengkap, setengah ayat sahaja, tapi setengah ayat pun ayat yang mana dia punya makna dia lengkap, walaupun tidak sepenuhnya, tapi makna dia lengkap. Contohlah contoh satu ayat, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi ditulis hanya iyyaka na'budu. Tulis situ ya, tu setengah je tu. Tapi iyyaka na'budu tu makna dia lengkap tu, akan dikau kami sembah. Tapi tulis tu untuk dibaca, untuk dipelajari, bukan hanya untuk ambil keberkatan. Maka bila kita tulis, contoh di sini kalauhin, kita tulis di papan catatan tu. Dia tulis di papan catatan iyyaka na'budu. Maka papan catatan yang kita tulis tadi ni haram kita menanggung dia. Haram kita menanggung lah. Pandai dia.
Haram kita menanggung papan catatan yang ditulis ayat Al-Quran. Ayat Quran yang ditulis itu untuk tujuan kita belajar, mengaji, membaca. Di bawah tu adapun kalau tulis tu dengan tujuan untuk ambil keberkatan, itu bicara lain. Tulis ayat 1000 dinar untuk dibaca ke untuk ambil keberkatan, itu bicara lain pula situ. Jadi kalau tulis tu untuk ambil keberkatan, bukan untuk dibaca, maka boleh kita menanggung hak tempat yang ditulis frame tu tanpa berwuduk, tanpa ada air sembahyang, dalam keadaan berhadas kecil. Jadi sekarang kita bicara berkaitan dengan perkara yang diharamkan apabila kita berhadas kecil. Yang diharamkan bila berhadas kecil, yang pertama sembahyang, yang kedua tawaf. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, tawaf sebagaimana sembahyang, syarat sahnya adalah suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Tawaf dalam keadaan berhadas kecil hukumnya adalah haram. Dan sujud hukumnya adalah haram. Dan menanggung Al-Quran, menanggung Al-Quran, wa hamlu mushafin, mim tu boleh baca 3 baris tu. Wa hamlu mushafin, menanggung akan Al-Quran. Adapun menyentuh Al-Quran, itu petok di bawah. Bicara berkaitan dengan orang yang berhadas kecil, haram menyentuh Al-Quran. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in ni dibicarakan terlebih dahulunya haram menanggung Al-Quran. Dia menanggung Al-Quran ni hanya kias atas haram menyentuh Al-Quran. Jadi dalilnya adalah berkaitan dengan menyentuh Al-Quran. Hak dalil ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh akan Al-Quran melainkan oleh orang-orang yang suci. Menyentuh sebagaimana dalam hadis sabda Nabi SAW, la yamassul mushafa illa tahirun, tidak menyentuh akan Al-Quran melainkan oleh orang yang suci. Kemudian menanggung Al-Quran dalam keadaan tidak menyentuh diharamkan adalah kias atas haram menyentuh Al-Quran. Kalau jamuh sentuh pun haram dah, kalau kita menanggung lagilah haram. Menanggung Al-Quran ni tanpa menyentuh. Kalau kita angkat Al-Quran sama dengan kita menyentuh serta angkat, sama telah lah. Sekarang haram menanggung Al-Quran. Contohnya Quran tu atas rehal. Contohnya Quran tu atas kalau dulu kok bantal lah. Dulu orang ngaji Quran atas bantal. Sekarang ni tak ada dah. Itu dulu ngaji Quran atas bantal. Reha tu ya juga. Reha tu ya juga. Tapi bantal pun ya juga. Tapi tak tengok lama dah orang ngaji Quran atas bantal. Tak tahu. Orang tak ngaji dah Quran atas bantal. Jadi sekarang ni Quran atas rehal. Kita angkat rehal. Tangan kita tidak menyentuh Al-Quran. Itu dipanggil menanggung Al-Quran. Dalam Fathul Mu'in ini terjemahan dia membawa Al-Quran tanpa menyentuh. Ada ni. Menyentuh ni pegang. Angkatnya tidak, pegang. Itu menyentuh. Jadi dalam Fathul Mu'in ini dimulai dengan bicara orang yang menanggung Al-Quran, menyentuh Al-Quran dibicarakan di bawah. Dia biasa kitab dia bicara berkaitan dengan
yang menyentuh Al-Quran haram dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah pergi kepada menanggung Al-Quran. Menyentuh Al-Quran haram, menanggung Al-Quran, mengangkat Al-Quran lagilah haram. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hambali, menanggung Al-Quran tanpa menyentuh tidak diharamkan, sebab larangan adalah menyentuh, tidak ada larangan menanggung. Jadi dalam mazhab Syafi'i, larangan menyentuh, menanggung dikiaskan, dibuat bandingan. Kalau sentuh jamuh pun haram dah, sambahan pula kalau menanggung. Jadi haram menanggung Al-Quran dan haram menanggung barang yang ditulis padanya akan ayat Al-Quran. Mana barang tulis padanya Al-Quran? Kalau hin, seperti saya mengaji ni tulis papan hitam. Papan hitam panggil lauhin ke papan hitam dah. Hak terjemahan dalam Fathul ini batu tulis. Ni orang dulu-dulu dia ada panggil papan luh, dia panggil. Papan luh ni papan yang orang tua dulu kelek bawa untuk belajar. Dia pun tulis-tulis di padang, dia tulis-tulis di padang. Ini cerita orang dulu lah ni. Ataupun sekarang ni lebih kurang tu lah budak-budak tu. Dia tulis-tulis, lepas tu dia tarik kan, terpadam kan. Tulis-tulis-tulis, tarik. Budak-budak oh. Begitu tau. Budak-budak tu dah besar ni. Jadi budak-budak dia tulis. Lepas tu dia tarik bawah tau. Dia tarik bawah, terpadam. Tulis, dia tarik bawah, terpadam. Gitu lah papan loh. Orang dulu tulis apa tau? Dia kata tulis dengan arang ke tulis dengan apa dulu? Ini cerita dulu. Jadi sekarang ni dia tulis ayat Al-Quran di papan tu. Ayat Al-Quran yang ditulis tu untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk mengaji. Maka kita nak tanggung papan lahu tu dalam keadaan berhadas, hukumnya haram. Pada ni apabila Al-Quran tu dipadam kembali, tak ada lah. Papan tu kosong dah, bolehlah tanggung. Pada ni tulis Al-Quran untuk belajar, untuk mengaji, untuk membaca. Satu laginya adalah tulis Al-Quran untuk tabarruk, untuk ambil keberkatan. Apabila tulis Al-Quran untuk ambil tabarruk, untuk ambil keberkatan, maka tidak haram menyentuh dalam keadaan kita berhadas. Tidak haram menyentuh dalam keadaan berhadas kecil. Cuma kalau Al-Quran ditulis tu perhiasan, tulis itu untuk ambil tabaruk keberkatan, disunatkan kita nak menyentuh, biarlah dalam keadaan kitanya suci daripada hadas kecil. Wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bihalatil kitabati duna ma ba'daha wabil katibi li nafsihi wa li ghairihi aw li ghairihi tabarruan wa illa fa'amiruhu. Tengok terjemahan dia tu payah sikit tu nak baca terjemahan dia tu. Penilaian wal ibratu, penilaian ni apa? Perkiraan. Quran yang ditulis itu sama ada untuk dibaca, untuk buat mengaji, ataupun ditulis tu untuk ambil keberkatan. Lepas tu wal ibrah. Mana penilaian betul tak? Ibrah. Kita nak kira tu. Tulis tu tulis lah. Tapi tulis kata satunya tulis kosak untuk dibaca. Haram kita menanggung tanpa wuduk. Kalau tulis tu kosaknya untuk tabarruk, untuk ambil keberkatan, kita boleh sentuh dan kita boleh tanggung hak Quran
hiasan Quran tu lah. Contoh dalam frame. Kita nak kira tu kosak dia tulis Al-Quran di papan ke, di perhiasan ke, kosak tu untuk belajar, untuk membaca dan untuk ambil tabaruk. Kosak tu bila? Penilaian adanya maksud, adanya kosak, menggunakan tulisan untuk dirasah, untuk belajar, untuk membaca dan tabaruk dan untuk ambil keberkatan, adalah terletak di waktu penulisan tu, ketika tulis, bukan sesudah itu. Dia gitu. Kita tulis ni kosak apa? Kosak untuk dibaca. Kita tulis ni kosak apa? Kosak untuk ambil keberkatan. Bila kira kosak ni? Pada masa kita tulis. Bukan sesudah itu. Kita kosak asalnya untuk ambil keberkatan, untuk dibaca. Untuk dibaca. Selesai dah dibaca, tak usah padang lah. Boleh kita buat perhiasan sebagai keberkatan. Tak kira dah. Kira kosak pada masa ditulis. Masa tulis kosaknya untuk dibaca. Tiba-tiba kosak tu bertukar untuk ambil keberkatan. Dikira tulis tu untuk dibaca, haram sentuh, haram tanggung. Tapi kalau tulis tu untuk ambil keberkatan ayat kursi, untuk ambil keberkatan ayat 1000 dinar, untuk ambil keberkatan 3 kul contohnya. Kemudian barulah kita buat untuk bacalah pulaknya, untuk budak-budak ngaji, untuk budak-budak ngapal. Jadi kosak kemudian tu untuk dibaca. Kosak asal untuk ambil keberkatan, dikira kosak asal, bukan kira kemudian. Maksudnya kalau kosak untuk ambil tabarruk, maka boleh sentuh tanpa wuduk dan boleh bawa tanggung tanpa wuduk. Kira kosak sama ada untuk dibaca, sama ada untuk ambil keberkatan di saat menulis tu, bukan di saat kemudian. Ini kalau di saat menulis, berarti di situ. Atau ditemu dengan atau terletak maksud penulisnya, atau terletak maksud penulisnya, katib, orang yang menulis, baik untuk digunakan sendiri maupun diberikan cuma-cuma kepada orang lain, auli ghairihi, tabarruan, ditulis tu bagi orang lain. Tabarruk ni diterjemah dengan maupun diberi cuma-cuma kepada orang lain. Ditulis untuk orang lain tapi bukan kerana upah. Tabarruk, setakat tulis dengan jalan buat kebajikan dia. Dan kalau tidak cuma-cuma, maka terserah maksud orang yang memerintah menulis. Satu kata terjemahan itu mungkin agak payah kita nak faham. Maksudnya tak payah mana, tapi terjemahan itu. Jadi gini. Kosak, kira kosak tulis itu untuk membaca, untuk tabarruk adalah kira ketika kita tulis, bukan kira selepas. Kemudian satu laginya, pengiktibaran kosak tu untuk dibaca ataupun tabarruk, kosak ni bil katibi, dengan orang yang menulis. Sama ada orang yang menulis tu li nafsihi, bagi dirinya, ditulis untuk diri dia, ditulis tu untuk kenapa, ataupun dia tulis tu untuk orang lain. Dia tulis ayat ni untuk orang lain, tapi tulis ni bukan diupah. Dia cuma tulis banyak-banyak untuk dia simpan, untuk orang lain simpan. Tapi untuk orang lain simpan ni bukan orang tu suruh, bukan orang tu suruh, bukan orang tu upah lah maknanya. Tapi kita tulis banyak, untuk kita tulis ayat kursi, untuk orang lain kita tulis ayat kursi. Tapi bukan orang suruh ni, tak ada upah-upah pun. Maka kita tulis tu kosak apa? Kosak
untuk dibaca. Haram sentuh, haram tanggung dalam keadaan berhadas kecil. Untuk ambil keberkatan, boleh sentuh, boleh tanggung dalam keadaan berhadas kecil. Adapun kalau kita tulis ni, wa illa fa'amiruhu. Adapun kalau kita tulis ni, bukan tabarruk, bukan tulis itu kerana orang upah, tapi orang tulis itu orang ni tabarruk ni percuma lah. Sekarang ni kita tulis kerana orang upah kita, maka kosaknya kembali pada orang yang suruh kita tu. Sekarang oleh kerana kita ni tulisan comel, okeylah, kamu buat satu frame, tulis ayat kursi, buat comel-comel, lepas tu maknanya kita pun nak upah dia, maka kosaknya kira kepada kosak orang yang menyuruh tu, orang yang mengupah tu. Ada. Sekarang kosaknya di saat menulis, bukan kira kemudian. Tapi kalaulah orang tu tulis untuk diri dia, ditulis untuk orang lain, kira pada kosak dia yang menulis. Tapi kosak tu masa menulis. Sekarang kita tulis untuk diri kita, kita tulis untuk orang lain, maka kiranya kosak tu bila? Ketika kita tulis tu, untuk diri kita ke atau untuk orang lain. Adapun kalaulah kita tulis ni kerana disuruh oleh orang, kerana disuruh oleh orang, orang yang suruh kita tulis, orang upah kita, maka kosaknya bukan duduk di orang yang menulis, bukan. Kosaknya duduk di orang yang menyuruh, orang yang mengupah. Kalau kita tulis untuk kita, kosak apa kita tulis? Kita tulis untuk orang lain tanpa disuruh, tanpa diupah. Cuma kita nak tulis banyak untuk kita, untuk orang lain. Kosak apa? Kosak ikut kita ni. Kita kosak untuk ambil keberkatan. Maka boleh sentuh, boleh tanggung dalam keadaan berhadas kecil. Siapa dia orang yang menerima tu? Comelnya. Kita nak awak mengaji, nak awak baca lah, nak suruh anak kita ngapa? Oh, jadi tukar pada kosak nak baca pula. Tak jadi dah. Sebab orang tulis tu bukan kita suruh. Dia kosak untuk tabarruk. Kita kosak kemudian untuk dibaca. Jadi kira tulis tu kosak untuk tabarruk juga, untuk ambil keberkatan. Maka boleh sentuh, boleh tanggung dalam keadaan kita berhadas kecil. Ini kalau kita tulis untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tanpa diupah, tanpa disuruh. Hanya dia kata cuma-cuma, dia kata. Tabarruk ada ni. Tabarruk ni dengan jalan buat kebajikan, bukan ada orang suruh ada upah tau. Berbeza dengan kita tulis kerana disuruh, kerana diupah. Maka kosaknya bukan duduk di kita yang menulis, kosaknya duduk di orang yang menyuruh, di orang yang mengupah. Dia kosak apa? Ada ni. Kemudian pula, kalaulah tak tahulah tulis tu, tak ada kosak apa-apa pula dah. Tengok kepada Qorina. Tulis pesen nak baca, ada cara dia. Tulis untuk ambil keberkatan. Dia tulis hak tu, kita nak baca pun dia punya tulisan dia tu. Faham tak ni? Kadang-kadang satu-satu ayat tu, kalau hak kita ayat biasa tak apalah. Ayat tak biasa, sampai ke sudah kita tak boleh nak baca. Kan dia hak tu ditulis, disusun, dia bunga-bunga tu, bunga-bunga dia tu. Bunga-bunga dia tu. Khok ni kan ada macam-macam pesen kan. Mana kalau tengok pada cara ditulis tu, bukan untuk dibaca tu, untuk ambil keberkatan ayat. Kalau tak ada kosak, kembali pada Qorina. Tandaan dia macam mana? Kalau tulis betul-benar, tulis comel, tulis betul-benar, tu untuk dibaca. Biasanya tulis untuk tabarruk ni, pesen dia macam-macam pesen tulis dia tu. Berpusing-pusing tekak kita nak baca. Cara dia tulis tu. Jadi kalau tak ada kosak, tengok pada Qorina. Kemudian macam mana pula yang kita nak pergi beli hak siap dah.
Kita beli hak siap dah. Siapa yang tulis kita tak tahu. Sama telah kosak dia. Kita bukan suruh dia tulis. Kita bukan upah dia tulis. Kita pergi hak siap dah. Jadi nak kembali pada kosak kita yang menyuruh, bukan kita suruh. Nak kembali pada kosak yang mengupah, kita bukan upah. Kita pergi beli hak siap dah. Kita tengok qarinah dia. Tulis tu untuk apa? Dia kalau tulisan, kalau ayat-ayat Al-Quran ni, kalau untuk dibaca, ini contoh ni. Hak comel, frame comel. Dia tulis surah Sejadah, surah Ad-Dahri. Qarinah dia tu, tandaan dia untuk dibaca, untuk ambil keberkatan. Badan. Untuk dibaca ataupun untuk ambil keberkatan. Qarinah tandaan tu untuk dibaca. Dia pun depan tu imam lah. Depan tu imam. Hari Jumaat, tu imam nak baca surah Sejadah. Tu imam nak baca surah Dahri. Bukan tu imam tak ingat. Tu imam ingat. Tapi kadang-kadang hilang punca. Jadi apabila ada depan gitu, dia jadi yakin sikit. Dia tengok tempat sujud, bukan tengok kepada surah Sejadah, surah Dahri tu. Tapi ada ketika dia rasa macam ni takut terlakuh ke, takut terulang ke, dia pun tengok sekejap. Lepas tu tengok tempat sujud balik. Tulis seumpama tu tandaan dia untuk dibaca, bukan untuk ambil keberkatan. Sentuh, tanggung dalam keadaan berhadap kecil, hukumnya adalah haram. Kau tak ambil keberkatan. Untuk ambil keberkatan ni 3 kul. Itu untuk ambil keberkatan. Ayat kursi, ayat 1000 dinar, itu ambil keberkatan. Tapi kalau tulis comel surah Sejadah, tulis comel surah Dahri, surah Al-Insan, kosak kita tak tahu. Orang menulis kosak apa. Kita bukan menyuruh, kita bukan mengupah nak balik pada kosak kita. Tengok pada qarinah. Tulisan comel gitu tu biasanya untuk dibaca. Kalau tulisan berbunga-bunga tu, tu bukan untuk dibaca tu. Untuk ambil keberkatan. Tengok pada qarinah. Kalau tidak ada kosak ketika menulis, ataupun tak tahu apa kosak yang menulis itu, kena ambil keberkatan surah Sejadah dengan Dahri. Dan ada orang tulis surah Yasin. Surah Yasin. Satu frame tu Yasin. Untuk dibaca ke untuk ambil keberkatan. Ditulis tak halus. Tengok pada qarinah lah. Dia tulis tu tak boleh baca macam tulis-tulis tu. Halus ditulis tu. Tu maknanya qarinah tandaan tu untuk ambil keberkatan, bukan untuk dibaca. Kalau nak baca Yasin kita tengok di frame tu. Kalau surah Sejadah tadi, surah Dahri tadi, sebab tu imam nak baca dalam semayang subuh pagi Jumaat. Tengok pada qarinah tandaan. Kalau tidak nyata kosak ayat tu ditulis, sama ada untuk dibaca, untuk dipelajari, ataupun untuk ambil tabarruk semata-mata. Sebab kalau tulis untuk dibaca, untuk dipelajari, tulis setengah ayat pun haram sentuh dan haram tanggung tempat yang kita tulis tu, papan yang kita tulis tu. Kalau tulis tu untuk tabarruk semata-mata, dalam frame contohnya, sentuh pun tidak haram, tanggung pun tidak haram. Tapi walaupun tulis Al-Quran untuk tabarruk, disunatkan kita nak sentuh ke, nak tanggung, nak pindah tempat ke, ambillah air sembahyang terlebih dahulu. Tapi bicara bab tulis Al-Quran di papan ke, di frame ke, ni perkara hak yalah, perkara fikir kok. Memang jadi pertanyaan lah. Ke mana? Kita beli kedai,
Lepas tu kita tanggung. Nak kira macam mana tu? Hak beli kedai tu biasanya untuk ambil keberkatan, dijadikan sebagai perhiasan, bukan untuk dibaca. Tak pernah baca pun untuk dibaca apa? Ayat kursi. Hak kita ingat belah kedai, bukan untuk dibaca. 3 kul 4 kul pun sama juga. Hak kita ingat dah, bukan untuk dibaca. Kena tengok situ untuk baca. 3 kul 4 kul. Berat sangat tu. Maka kita beli sebagai perhiasan, dan qarinah pun tulis tu untuk perhiasan, boleh sentuh dan boleh tanggung tanpa ada air sembahyang. Mana sampai masa frame tu berabuk-rabuk, kita pun ambil, kita lap, kita apa, wuduk tak ada, tak apa. Gitu je lah. Tapi disunatkan dalam keadaan ada wuduk. Selesai berkaitan dengan tulis Al-Quran, kosak untuk dibaca, haram sentuh, haram tanggung. Ada pun kosak untuk ambil keberkatan, tidak haram sentuh dan tidak haram tanggung. La hamluhu ma'a mata'in wal mushafu ghairu maksudin bil hamli. Diterjemah dianya, membawa mushaf bersama barang-barang lain tidak haram, asal tidak bermaksud membawa akan Al-Quran. La hamluhu ma'a mata'in. La hamluhu ma'a mata'in ay la yahrumu hamluhu ma'a mata'in. Tidak haram menanggung Al-Quran serta mata'in ni mata benda. Mata'in ni mata benda. Mata benda ni kita kata contohnya Al-Quran dalam beg. Sentuh memang tidak, tapi kita menanggung Al-Quran serta mata benda beg tu sendiri. Kita menanggung Al-Quran dengan rehal, dengan bantal. Dipanggil menanggung Al-Quran serta mata benda, serta barang-barang yang lain. Sentuh, itu jelas haram sentuh Al-Quran. Sekarang menanggung Al-Quran, menanggung Al-Quran serta mata benda yang lain tidak haram dalam keadaan ketika kita menanggung Al-Quran tu. Dalam keadaan ketika kita menanggung Al-Quran tu, kita tidak kosak sebagai menanggung Al-Quran. Ada begini. Jadi sekarang ni kita bawa beg. Dalam beg tu ada Al-Quran, ada kitab, ada buku-buku dan ada baju semayang ke contohnya. Kemudian kita dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan kita berhadas kecil, dipanggil kita tu menanggung Al-Quran, membawa Al-Quran, tapi serta dengan barang-barang lain. Ada gigi tu. Serta dengan barang-barang lain. Tidak haram jikalau kita tidak kosak bawa Al-Quran semata-mata. Jadi sini ni rekah je dalam kitab ni. Dia hanya sebut tidak haram menanggung Al-Quran serta barang lain dalam keadaan kita tidak kosak menanggung Al-Quran. Tidak kosak menanggung Al-Quran semata-mata. Berarti kalau kita bawa Al-Quran serta mata benda, kita kosak bawa mata benda, bawa barang lain, tak haram. Ataupun kita tidak kosak apa-apa, duduk dalam beg kita, Quran ada, buku ada, baju ada, tiba-tiba kita berhadas kecil. Di situ kita sudah menanggung Al-Quran serta barang-barang yang lain.
Tetapi kita tak ada kosak apa pun, tak ada ingat apa-apa pun. Ingat Quran pun tidak, kosak Quran pun tidak, kosak bawa barang lain pun tidak, tak apa. Bahkan kalau kita kosak bawa Al-Quran serta dengan bawa barang lain pun tak apa lagi. Hak tak olehnya kita kosak nak bawa Al-Quran semata-mata, barulah hukumnya adalah haram. Ini cerita pandangan muktamad lah ni. Adapun pandangan pandangan yang kedua, pandangan dia khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Hak berkaitan dengan dia kosak bawa Al-Quran serta bawa barang yang lain, hukumnya masih lagi haram. Sebab ada kosak Al-Quran. Walaupun kosak bawa Al-Quran dan juga bawa barang lain, hukumnya masih lagi haram. Sebab ada kosak Al-Quran walaupun campur dengan kosak bawa barang. Di pandangan muktamad, kalau kosak bawa Al-Quran dan juga bawa barang tak haram dah. Hak haram hanyalah satu saja, kosak bawa Al-Quran semata-mata, barulah hukumnya adalah haram. Itu pandangan Syekh Ramli. Itulah pandangan yang muktamad. Adapun pandangan Syekh Ibn Hajar, pandangan Syekh Khatib Asy-Syurbini, kosak bawa Quran serta kosak bawa barang lain, hukumnya hukumnya adalah haram. Yang tak haramnya, yang tak haram kosak bawa barang dan juga tidak kosak apa-apa. Kalau ada je kosak Quran, kosak bawa Quran lah dipanggil ni, walaupun campur dengan kosak bawa barang yang lain, masih lagi haram. Pandangan Ibn Hajar, pandangan Syekh Khatib Syurbini. Tapi pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Pandangan yang muktamad, kalau kosak bawa Quran serta barang yang lain tak haram dah. Yang haram hanyalah apabila kosak membawa Al-Quran semata-mata. Jadi kita pecah kepada 4 kosak. Sekarang kita menanggung Al-Quran serta barang yang lain. Quran dalam beg, Quran atas reha, Quran atas bantal. Kita mengangkat Quran serta rehal, kita mengangkat bantal serta rehal, kita mengangkat meja, kita mengangkat rehal, atas tu ada Al-Quran. Kita mengangkat bantal, makna mata benda tu bantal serta Al-Quran. Kita angkat meja, mata benda serta Al-Quran di atasnya. Balik kepada kosak. Cuma kalau dalam bab rehal contohnya, dia kena tengok. Sebab kalau kita tanggung Al-Quran serta dengan barang yang lain, kita nak kosak bukan tanggung Al-Quran, kena tengok jugalah. Sebab tu timbul khilaf dalam kitab timbul khilaf kalau benda tu halus. Contohnya benda halus ni jarum. Ni jarum. Jadi dia cocok jarum di helaian Quran. Jadi lekatlah yang Quran dengan jarum, dia pun angkat. Jadi Quran serta dengan jarum tu, sentuhnya tidak. Tiba-tiba dia kata dia kosak angkat jarum, bukan angkat Quran. Pandangan tak apa dah, tak apa, jangan kosak Quran dia. Pandangan muktamad, kamu tidak kosak angkat Quran, kamu kosak angkat mata benda. Biarlah mata benda tu besar, Quran ikut dia, barulah munasabah. Sebab tu saya cerita contoh sebelum ni kan, hok bubuh Quran bawah helaian, bubuh telunjuk bawah helaian, kita nak belik. Serta dengan mata benda tu, boleh tak kalau kita nak kosak angkat lidi? Lidi sebagai telunjuk kita mengaji. Bila kita berhadas batal wuduk, habis muka surat yang kita sedang baca, kita nak baca lagi, sentuh haram.
Dia pun ambil telunjuk, dia pun cocok di bawah layang. Dia pun angkat untuk belik. Sekarang memang dia tidak menyentuh Al-Quran, tetapi dia menanggung Al-Quran serta dengan telunjuk. Kosak saya bukan angkat Al-Quran, kosak saya angkat telunjuk. Perang muktamad tak jadi. Kosak telunjuk, mana besar telunjuk dengan Al-Quran? Biarlah barang yang kita kosak tu lebih besar daripada Al-Quran. Quran mengikuti. Mana kalau kita angkat meja besar, Quran atas tu, meja besar, kosak saya angkat meja, barulah menasabah. Kalau meja kecil, kalau reha kecil, saya bukan kosak angkat Al-Quran, saya kosak angkat meja kecil, saya kosak angkat reha kecil. Jadi Al-Quran ikut meja kecil, Al-Quran ikut reha kecil. Padahal kecil sangat meja dengan reha tu. Kalau reha tu besar, tak apa. Tengok patut pandang lah. Tapi satu pandangannya, kosak lidi tu lepas dah. Sama tu lah kalau telunjuk besar daripada lidi. Pandangan tak ni, cocok lidi. Dia pun, lidi lekat di layang, dia pun angkat. Kamu menanggung Al-Quran ni? Dok, saya bukan kosak tanggung Al-Quran. Saya kosak tanggung lidi. Quran yang turun lidi. Bukan saya kosak nak tangguh layang Al-Quran. Kosak saya nak angkat jarum. Kemudian Al-Quran mengikut jarum. Tapi kosak saya bukan angkat Al-Quran, kosak saya angkat jarum. Jadi Quran ikut jarum. Jadi kosak kita jarum, kecil sangat ke jarum tu. Tapi pandang tak biar kecil tak kecil pun, janji kosak angkat barang, angkat mata benda, jangan kosak Al-Quran. Sudah. Walaupun jarum pun tak apa. Kalau jarum tak apa, atas pandangan tak ni, lidi telunjuk lagilah tak apa. Pandangan tak lah ni. Mana kalau butuh nak balik Quran tak ada, wuduk tak ada dah, kita nak baca boleh lah. Sebab kita nak baca lagi ni, nak balik wuduk atas dah. Ambil jari telunjuk, masuk di helaian bawah, kita pun angkat. Kosak apa tu? Kosak bau angkat telunjuk. Kosak angkat telunjuk. Al-Quran turut telunjuk. Halus telunjuk ni, besar Al-Quran. Tak apa, jarum pun tak apa. Sama telah telunjuk. Itu pandangan ta'if lah. Pandangan muktamad, biarlah besar mata benda barang daripada Al-Quran. Beg contohnya, beg besar daripada Al-Quran. Quran dalam beg ya? Wuduk kamu batal. Saya kosak bawa beg. Saya tidak ada kosak apa-apa pun, tak apa. Kosak bawa beg dan juga bawa Quran sekali dalam kosak kita. Pada muktamad tak apa lagi. Haramnya satu je, kosak bawa Al-Quran semata-mata, barulah haram. Faham tak tu? Nanti kita akan bicara bab kosak ni pula. Tapi dah kitab ni pendek. Dalam Fathul Mu'in, dalam I'anatul Talibin, syarahan Fathul Mu'in, mungkin dia ada bicara panjang sedikit lah. Mungkin dia akan bicara panjang sedikit hak berkaitan dengan orang haid dan orang yang berjunub, orang haid dan nifas haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Dalam Fathul Mu'in kita tidak ada. Dalam syarahan I'anatul Talibin ada bicara berkaitan dengan orang berjunub, orang haid dan nifas membaca Al-Quran. Yang haramnya adalah membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Di surat 60, wa yahrumu bil janabati al muksu fil masjidi wa qiraatul Quran bi qasdih. Dan haram atas orang yang berjunub oleh berhenti dalam masjid, dan haram dengan sebab berjunub
oleh membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran, barulah hukumnya adalah haram. Di sini ada bicara kosak juga. Ada bicara kosak. Dia sama dengan bicara kosak hak berkaitan dengan menanggung Al-Quran serta barang lain. Kosaknya apa? Kosaknya bawa barang lain, tidak kosak apa-apa. Kosaknya bawa Al-Quran serta dengan barang lain. Yang keempatnya kosak bawa Al-Quran semata-mata. Sama dengan bicara nanti, orang yang berjunuk, orang yang haid, haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Maknanya dia ada 4 kosak juga. Orang yang berjunuk, orang haid nifas ni membaca Al-Quran. Contohnya orang berjunuk, orang haid nifas nak makan nasi, nak minum air, nak tidur ke, Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia yang dibaca tu? Ayat Al-Quran. Dia berjunuk, dia haid dan nifas, tu baca Al-Quran tu haram hukumnya. Jikalau kosak Quran, dari baca Al-Quran kosak apa? Kosak zikir, harus. Dia baca Al-Quran tu kosak apa? Tak ada kosak apa-apa. Apabila nak makan nasi, mulut pun terlancar, Bismillahirrahmanirrahim. Kosak zikir? Tak. Kosak Quran? Lagi tidak. Lepas tu tak ada kosak, dia panggil itlaq. Tak apa. Hak haramnya apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamu haid tu, kamu nifas tu, Quran yang kamu baca tu, kamu kosak apa? Kosak zikir dan kosak Quran sama haram. Kosak Quran saja sama telur haram. Dia ada 4 kosak. Kita akan bicara balik, kita akan ulang balik. Cuma bezanya Al-Quran serta barang lain, pandangan muktamad 2 kosak tak apa, 2 kosak haram. Tak. Pandangan muktamad 3 kosak tak haram, 1 kosak je haram. Mana hak tak haramnya? Kosak bawa barang, bukan kosak Al-Quran. Yang kedua, tidak kosak apa-apa. Yang ketiga, kosak angkat barang dan juga angkat Quran dan juga angkat barang. Tak apa. Yang haram satu je. Kosak angkat Al-Quran semata-mata bawa haram. Satu je. Adapun orang yang berjunub, orang haid nifas, membaca Al-Quran ada 4 kosak. 2 tak haram, 2 haram. Mana tak haramnya? Dengan kosak zikir sahaja tak haram. Tidak kosak apa-apa, hanya terlancar lidah, tidak haram. Kosak zikir dan Quran haram dah. Kosak Quran saja sama telah haram. Jadi 2 tak apa, 2 haram. Adapun Quran serta mata benda, 3 tak apa, 1 haram. Kosak angkat mata benda, tak apa. Tidak kosak apa-apa, tak apa. Kosak angkat mata benda dan juga capur kosak Quran. Dia berhadas kecil tu, tak apa lagi walaupun ada kosak Quran pun, sebab bukan Quran saja. Quran serta dengan mata benda yang lain kosak di hati dia. Dia yang keempat ni, tak ada kosak mata benda, kosak di hati dia ketika dia bawa beg tu betul-betul bawa Quran. Tak ada kosak bawa beg, tak ada kosak bawa barang lain, hukumnya adalah haram. Dia angkat meja besar. Dia kosak apa? Kosak angkat Quran tu lah. Haram lah. Tapi kalau dia angkat meja, kosaknya apa? Kosak angkat meja, Quran duduk situ, jalan sekali lah. Tak tahulah, tak ada kosak apa-apa tak haram. Kita dua-dua lah. Angkat meja kita, ya juga. Angkat Quran, ya juga. Tak haram lagi tu. Atau atapan dengan muktamad. Ada ni. Tu kita akan ulang balik tu. Sebab kita pergi campur dengan hak membaca Al-Quran bagi orang yang berjunub, bagi orang yang haid dan nifas. Jadi balik pada hak Quran serta mata benda ni, biarlah mata benda tu lebih besar daripada Al-Quran, barulah patut pandang Al-Quran mengikuti mata benda yang kita bawa. Baru munasabah. Kalau mata benda tu umpama jarum, umpama lidi telunjuk,
Takkanlah Al-Quran ikut lidi, takkanlah kosak akak lidi, kosak akak jarum, Al-Quran turut. Tak pernah sabar. Sebab apa? Kecil sangat. Pada ni, itu atas pandangan muktamad lah. Kemudian kita dah sebut ikut turut ni, ini cakap asbab. Kita cocok jarum, kita angkat. Kelayang ikut jarum. Kita cocok lidi di bawah tu, kita angkat. Kelayang Quran ikut lidi. Kita angkat angkat meja kat apa, Al-Quran sekali turut terangkat. Itu hanya cakap asbab. Pegangan kita yang berlaku perbuatan Allah, bukan turut. Bukan kata Allah Ta'ala buatnya hanyalah gerakkan lidi, gerakkan jarum. Tapi oleh kerana jarum tu sudah kita tikam di layang Al-Quran, maka layang tu turut jarum yang kita angkat. Tapi gerak layang tu Tuhan buat ke tak? Tak, salah gitu. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita angkat meja, Quran ada di atas meja, Quran pun terangkat juga. Kita gerakkan meja, Quran pun gerak juga. Siapa yang gerakkan meja? Allah Ta'ala. Siapa yang gerakkan Quran? Allah Ta'ala. Bukan Al-Quran turut meja yang bergerak, bukan. Itu pegangan. Kalau kita cakap sebab ni, turut semata-mata turut lah. Kita bubuh lidi tunjuk bawah layang Quran, kita angkat. Maknanya layang tu ikut lidi yang kita angkat. Itu cakap asbab, cakap zahir. Kan pegangan kita kan, bergerak tangan Allah buat, bergerak cincin di jari Allah yang gerakkan, bukan turut. Kita bergerak, kita tulis tu, kita tulis, tangan kita bergerak, pen pun bergerak. Pen bergerak kenapa? Kerana turut tangan bergerak? Tidak. Tangan bergerak perbuatan Allah, pen bergerak perbuatan Allah. Zahirnya dah kita pegang pen kan, kita gerakkan tangan, maka pen pun akan bergerak ketika kita menulis. Jadi bergerak pen, turut tangan bergerak? Tidak. Semua perkara perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni cerita bab pekah ni. Tapi selit sikit lah. Atau panggil apa? Cakap sebab turut. Al-Quran turut mata benda turut Al-Quran. Tidak ada jenis turut. Gerak ke apa ke? Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 4 kosak tu kita akan cerita baliklah minggu depan. Wa masu waraqatin walawil bayad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.